Kita dah lihat dalam sejarah Islam, kita nak sebut pasal dua negara ini, iaitu Mesir dan juga Turki. Mesir digulingkan Hosni Mubarak itu oleh rakyat sendiri pada tahun 2011 dan digantikan dengan pemerintahan Muhammad Morsi pada tahun berikutnya. Dan juga Turki, Recep Tayyip Erdogan memegang tampuk pemerintahan Turki sehingga kini yang menjadi Presiden Turki. Kedua-dua pemimpin ini sebenarnya dia lebih kepada pro-Islam, bukannya sekular, dan mereka ini sangat bagus dalam berpengetahuan agama. Jadi antara dua pemimpin ini sebenarnya kita nak tengok kenapa seorang digulingkan, kenapa seorang lagi masih lagi berjaya kekal sehingga ke kini. Muhammad Morsi, sewaktu beliau naik ke kerusi Presiden, beliau mengubah dasar-dasar di Mesir secara mendadak, iaitu beliau cuba untuk mengubah Mesir ke arah lebih kepada negara Islam, dan ini telah mencetuskan kebimbangan kepada rakyat Mesir yang bukan Islam dan juga rakyat Mesir Islam yang lebih kepada ideologi liberal. Oleh itu, beliau mudah digulingkan selepas setahun memerintah. Manakala Recep Tayyip Erdogan, sewaktu dalam satu pilihan raya setelah menang, beliau pernah katakan Turki akan kekal sebagai negara sekular. Walaupun sebenarnya Recep Tayyip Erdogan ni lebih merujuk kepada pemerintahan Osmaniyah, tetapi beliau masih lagi tidak berterus terang dalam cara beliau untuk merujuk kepada pemerintahan Osmaniyah, kerana Turki masih didorong kuat oleh ideologi Kemalisme yang mana diasaskan oleh Mustafa Kemal Atatürk, yang memang menukar pemerintahan kerajaan Osmaniyah ke arah lebih sekular, ultra sekular. Jadi Recep Tayyip Erdogan tahu apabila beliau silap langkah, beliau boleh menjadi seperti Adnan Menderes, yang mana Adnan Menderes ini tukar azan daripada bahasa Turki kepada bahasa Arab semula, dan selepas itu beliau terus digulingkan, dijatuhkan hukuman bunuh. Jadi Recep Tayyip Erdogan ni secara perlahan-lahan ataupun secara halus beliau cuba untuk lebih mengislamkan Turki. Tapi kesilapan Dr. Muhammad Morsi, dalam masa yang singkat beliau ubah tanpa mengira pandangan-pandangan rakyat yang bukan Islam. Jadi satu protes telah diadakan untuk menentang Muhammad Morsi, dan akhirnya beberapa hari selepas itu Fattah al-Sisi, iaitu panglima tentera yang dilantik oleh beliau sendiri, menggulingkan beliau dan beliau meninggal di dalam tahanan beberapa tahun selepas itu. Recep Tayyip Erdogan sehingga kini masih lagi memegang tampuk pemerintahan Turki dan berjaya menjadi pemimpin Islam yang disegani di serata dunia. Amerika Syarikat pun masih lagi memberi perhatian dengan beliau, dan juga Rusia sendiri pun masih memberi perhatian dengan beliau. Sesetengah pendapat mengatakan sebenarnya Recep Tayyip Erdogan ni dia lebih ke arah Osmaniyah yang nak menjadi sebagai khalifah dan supreme leader, dan orang mengkritik, orang merisaukan dan mengatakan bahawa Recep Tayyip Erdogan ni tak boleh jadi macam tu sebab Turki akan berubah. Tapi Recep Tayyip Erdogan ni dia menafikan benda tu. Dia cakap dia lebih merujuk kepada pemerintahan Queen Elizabeth, yang mana ada juga orang lain yang dalam pemerintahan. Okey, pengajaran yang kita boleh tengok sekarang ini sebenarnya dekat negara kita, kalau kita nak ubah sistem, sebuah sistem tu, kita kena tengok pandangan daripada bawah, pandangan daripada rakyat itu sendiri. Adakah rakyat itu boleh menerima apa yang kita nak ubah, terutamanya golongan majoriti, yang mana dekat Malaysia ni adalah golongan Melayu. Apabila orang Melayu ini menerima benda itu, mudah untuk kita ubah. Tetapi apabila satu benda yang disebut menyentuh sensitiviti orang Melayu, walaupun sebenarnya disalah tafsir oleh pemimpin politik untuk dimanipulasikan, ini amat bahaya kepada pimpinan. Sebab itulah kita dapat lihat mudahnya kerajaan bertukar tangan sejak kebelakangan ini.